Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amram min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim. Hamim, demi Al-Quran, kitab yang menerangkan kebenaran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat, yakni malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta berlaku, iaitu perkara-perkara yang tersebutnya dari hikmat kebijaksanaan kami. Sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus para rasul untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin ghanami bani kalb. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam pertengahan nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang banyaknya lebih dari bilangan bulu-bulu kambing Bani Kalb. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sadaqallahu rasuluh. Yang berbahagia barisan pegawai dan kaki tangan MBI, barisan pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan di bangunan Darul Ihsan, sahabat saya saudara Haji Riza, seterusnya pada muslimin muslimat yang sama ada berada di hadapan saya atau yang menonton secara live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita diberikan peluang untuk beramal ibadah ya di dalam bulan Sya'ban, khususnya yang saya bacakan tadi kelebihan ya berkaitan dengan nisfu Sya'ban yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin. Sihat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Kita mulakan majlis ilmu pada tengah hari ini agar lebih diberkati Allah ya, dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmatullah. Untuk bulan Sya'ban ni kuliah-kuliah saya kebanyakan saya akan mulakan dengan membaca ayat 1 hingga 6 tadi, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nisfu Sya'ban sebagai mukadimah, sebab kita nak meraihkan ya, dan kita nak mengambil peluang ya, untuk menambahkan ilmu khusus berkaitan dengan nisfu Sya'ban, dan kelebihan-kelebihannya sangat banyak tuan-tuan ya. Salah satunya apabila kita beramal ibadah di dalam bulan Sya'ban, maka ada disebutkan sebahagian ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan dosa sekalian makhluknya kecuali orang yang menyengutukan Allah dan orang yang tidak mahu bercakap sesama saudaranya. Maknanya
dia mempunyai bahasa mudahnya bergaduh lah ya, antara saudara dengan saudara, mungkin ahli keluarga, mungkin rakan-rakan ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam perkara yang tidak mendapat pandangan rahmat Allah Ta'ala. Khalifah Umar Abdul Aziz telah memberitahu wakilnya di Basrah, hendaklah kamu perhatikan 4 malam dalam 1 tahun, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu rahmatnya dengan seluas-luasnya, iaitu pada malam pertama bulan Rejab, malam nisfu Sya'ban, malam Aidil Fitri dan malam Aidul Adha ya. Jadi ada lagi kelebihan-kelebihannya tuan-tuan. Jadi kita sangat berharaplah kalau boleh pada malam nisfu Sya'ban, daripada maghrib sampailah ke subuh, jangan kita tak buat tambahan amal ibadah. Yang solat maghrib kita buat, yang solat isyak kita buat. Tapi kalau malam tu kita jarang baca Quran, harus kita baca Quran. Soal tuan-tuan nak baca yang kan, kalau kat kampung kan 3 kali baca Yasin. Biasa kan? Dengar tak? Malam nisfu Sya'ban kan? Malam tu ada setengah masjid surau dia baca surah Yasin. Disebut lagi, saya ingat lagi, saya ingat Masjid Negeri pun pernah dulu ya, kita baca kali pertama, kita niat dengan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur, taat segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Satu. Baca Yasin kedua ya, niatkan supaya diluaskan rezekinya yang baik dan halal, diberkati ya. 3, kemudian kita minta dengan Allah supaya meninggal dalam keadaan beriman kan. Salah tak salah pada asasnya tidak menjadi kesalahan, walaupun memanglah betul Nabi tak buat dan sebagainya, tapi pokok pangkalnya kenapa tuan-tuan, kenapa kita nak beramal ibadah pada malam tersebut? Berdasarkan beberapa penjelasan yang dibuat, bahawa pada malam tersebut segala buku kita ni, amalan kita dibawa keseluruhannya, dibawa tuan-tuan. Setahun ni buku kita dinaikkan, bertemu dengan Allah dan digantikan dengan buku yang baru. Jadi kita nak penutup buku kita tu dibuat dengan amal ibadah dalam keadaan yang terbaik. Itu saranan-saranan daripada para alim ulama supaya kita benar-benar beramal pada malam tersebut. Walaupun saya dah cerita dengan tuan-tuan, amalan kita ni daripada pagi sampai ke petang, daripada malam sampai ke pagi, sentiasa dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu rahsianya kenapa selepas kita solat contohnya kita tetap berzikir dengan Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pasal apa? Kod-kod ada kecacatan dalam soal ibadah, Allah Ta'ala boleh ampunkan dan terima amal ibadah tersebut. Dan saya kira saya pernah cerita dengan tuan-tuan berdasarkan riwayat daripada Ibnu Mubarak, yang satu kisah Nabi SAW menjelaskan kepada Muaz bin Jabal, yang setiap hari amalan kita dinaikkan, tetapi amalan kita ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan sampai amalan itu sampai kepada Allah, di langit pertama pun tak lepas. Pertama lepas, ada yang pertama lepas, 2 tak lepas, 2 tak lepas, ada yang 3 tak lepas, 3 lepas, 4 tak lepas, dan sebagainya. Saya dah ceritakan benda ni kan? Dah ya, Cik Suzy, saya dah cerita belum? Tak pasti ya, masa tu mungkin tak datang, agaknya lah ya, cover sikit lah insyaAllah. Tak apa, nanti kita ingatkan balik, sebab tujuannya untuk kita bermuhasabah diri. Tapi keywordnya pada malam itu banyak kalau istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau baca tafsir sikit lah sebelum kita bincang tajuk kita dalam fiqh menangkahat ni sikit, sebab nak bagi semangat sikit lah pada saya dan tuan-tuan. Sebab pada dalam tafsir mengatakan Bani Kalb ini tuan-tuan, maknanya satu bani yang mempunyai kambing yang sangat banyak, bahkan lebih, dikatakan lebih 10,000 ekor kambing, sangat banyak. Sedangkan satu ekor kambing saja bulunya dah tentu ratusan ribu, tak terkira, apatah lagi kalau sampai puluhan ribu ya, kambing-kambing yang dipelihara oleh mereka. Gambarannya begitulah pemurahnya
keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beroleh keampunan. Tu target dia. Ya, jadi kita minta ampun, kod-kod lah di antara kita sempat beramal dalam pada malam nisfu Syaban, tapi kita tak sempat beramal pada malam bulan-bulan Ramadan. Ya, jadi kita ambil peluang. Kalau kita sempat pun tuan-tuan, mudah-mudahan kita bersedia untuk membersihkan hati sebaik-baiknya untuk kita beramal pada bulan Ramadan. Jadi gitu. Ya, walaupun biasa kita dengar dah cara untuk membersihkan hati ni banyak cara, tapi yang terlintas ada ilmu sikit yang duk saya hafal kalau mengisi kuliah, 5 cara membersihkan hati berdasarkan pandangan Imam Ibrahim Khawas. Ya, dia menukilkan kata-kata Imam Nawawi rahimahullah taala, nak bersihkan hati 5. Pertama, baca Quran, tadabbur. 2, saya tak urai dah, saya sebut je. Tadabbur dah banyak kali cerita kan. Kalau Syekh Karim sangat dah cerita dah. Ya, baca, terjemahannya dibaca, asbab nuzul, hukum hakam, istifad ataupun manfaat, dan yang kelima cubalah dihafal. Ya, yang kedua, dengan banyak mengosongkan perut, banyak berpuasa. Ya, bulan Syaban ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar kata Nabi berpuasa hampir sebulan, Nabi tidak berpuasa, betul, memang tidak pernah dinafikan. Bulan Syaban Nabi banyak berpuasa, bahkan dikatakan hampir 1 bulan Nabi berpuasa. Dan di tahun yang lain Nabi tidak berpuasa begitu banyak, kerana nak menjelaskan bahawa Syaban puasa sunat tetapi bukan menjadi wajib, bimbang menjadi wajib. Ada begitu. Ya, faham tak faham ke? Tak omong ke aku ngomong laju gini lagi. Begitu ya. Pasal masa ni usara tahu ke satu suku. Dia 140 seramanda. Faham? Ngaji Jawa pun tak faham ni. Yalah. Orang daripada Syria mana nak faham? Okey, baik. Okey, yang kedua ya, banyakkan puasa sunat. Kalau boleh isteri kami puasa sunat. Ya, ni yang belum makan tengah hari ni, kalau boleh ada kekuatan puasa sunat terus. Ya, insya-Allah. Dan yang ketiga iaitu bangkit malam, qiyamul lail lah, senang kata gitu. Ya, subuh sekarang lewat 6 suku lah, 6 suku 6.20. Jadi kalau tuan-tuan bangun pukul 6 tuan-tuan, Allahu Akbar, sangat masa, aku kata ada masa sangat untuk qiyamul lail. Dan dicampur yang keempat, dah qiyamul lail, menada tangan, berdoa dengan Allah waktu sahur. Ini cara untuk membersihkan hati. Dan yang kelima, bercampur bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Ini peluang untuk melembutkan hati. Saya ada klien tuan-tuan, saya tak datang sebulan lebih kot, saya tak ingat lah. Saya ada klien tuan-tuan, suami isteri. Ini cerita betul ni tuan-tuan. Suaminya ni panas baran tuan-tuan. Saya minta maaf lah, saya kadang-kadang pelik lah ya, kenapa kita suka panas baran. Sifat panas baran ni iblis, daripada iblis tuan-tuan. Iblis. Sebab tu kita diajar istighfar, minum. Kalau kita rasa stres, nak marah, bismillah, baca Fatihah, minum. Tengah nak marah tu minum, insya-Allah dia reda sikit tuan-tuan. Itu minimum usaha kita lah. Ya, minum. Wow, bagi air. Nah, minum insya-Allah. Wow, bagi Milo ais. Insya-Allah lagi sejuk. Dia gitu tuan-tuan ya. Minumlah. Tapi jangan tengah hari Ramadan besok marah ya. Nah, minum. Jangan begitulah. Ya. Tuan-tuan, jangan, saya sampai sekarang kadang-kadang saya heran. Kenapa sifat panas baran ni melampau-lampau sangat? Ya kan, marah isteri suka-suka hati, marah suami suka-suka hati, marah anak, tengking anak suka-suka. Dah kenapa? Bangga sangat ke kalau kita bersifat dengan sifat yang dikatakan sifat iblis ni? Sifat marah perlu ada, Nabi pun marah. Kalau bersangkutan dengan hak Allah, kita kena marah. Ya kan? Tapi kalau dengan manusia jangan baras tangan, tak boleh ke? Kan? Saya sebulan tak datang, banyak saya jumpa kes yang jenis-jenis panah baran ni. Sampai saya tanya, kalau panah baran ni apa buktinya? Cakap kasar ustaz, lontar-lontar barang. Tak, kenapa buat macam itu? Sampai handphone pun dilontar Syekh. Dia lontar handphone saya. Kan? Betul ke? Tak, saya tak lontar apa tu? Sarungnya aja. Oh gitu pula. Oh, sarungnya okey lah kan. Tapi pada saya pun nak buat apa lontar-lontar ni tuan-tuan.
Saya tak faham tuan-tuan. Sedangkan dia menjadi tekanan kepada isteri kan. Tapi yang satu kes tu dia memang mengaku pandai barang. Tapi Ustaz, lepas satu peristiwa tu memang dia ngaku salah tau. Dia macam tersentak tau, tersentak. Dekat ya, bila isteri dah memang dah nekat betul dia pergi mahkamah, dia terus macam tersentak tau. Maknanya panas barang tu menyebabkan isteri sangat tertekan, sangat stres. Dia dah pernah undur-undur pergi mahkamah, menyebabkan dia jadi sangat orang kata terkejut. Dan akhirnya kejutan itu menyebabkan dia macam terduduklah bahasa kita. Ya Allah, dia terduduk sekejap. Dia otaknya baru jalan sikit tuan-tuan. Bila jalan sikit, dia kenapa-napa kemarah, tak apalah, aku pelan-pelan lah. Akhirnya tuan-tuan, dia pun mula jaga solat kan. Solat kan. Kalau kerja, dia kerja government lagi. Saya tak sebutlah bangunan Darul Aman ke Darul Ihsan, aku tak sebutlah. Dia mula jaga solat kan. Lepas tu ada, kalau ada tazkirah sekejap, dia duduk sekejap. Lepas tu dia cakap, Ustaz, saya ngaku Ustaz, tapi lepas saya nampak macam ada saya buat perubahan sikit-sikit, so saya rasa macam lebih tenang. Ada macam tu, sampai tenang. Sampai peringkat dia kata, kalau saya balik kerja, kalau lalu masjid yang saya lalu tu solat, waktu solat asar ke maghrib ke, saya berhenti. Bila berhenti tu, saya ada kenal satu dua ustaz tu. Saya kata, Ustaz boleh tak saya ajar saya Quran sikit, kan? Boleh dia ajar. Alhamdulillah sekarang Ustaz, saya tak ada Ustaz. Saya dah tak ada marah-marah, saya dah kurang dah. Nampak tak rahsianya? Betul tak kata? Dengan bacaan Quran, itu yang berlaku pada Sayyidina Umar, dengan dia bercampur dengan orang-orang yang baik-baik ini tuan-tuan, dia akan jauh lebih tenang tuan-tuan. Jadi kita cara begitulah. Jadi yang panah-panah barang tu hentikanlah tuan-tuan. Saya kadang-kadang pelik lah. Kan? Bangga sangat ke kalau kita boleh bersemak marah-marah. Buat apa tuan-tuan? Menyebabkan orang satu pihak lagi menjadi tekanan ya. Jadi itu sedikit mukadimah cerita berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Ambil puang, dan kalau boleh pada siangnya cubalah berpuasa insya-Allah tuan-tuan ini peluang lah insya-Allah. Baik, saya sebenarnya duk ingat-ingat ni, otaknya ni lembab sikit tuan-tuan. Mungkin sebab 2 hari ni agak struggle. Memang struggle tuan-tuan. Semalam saya ada meeting di Muar Johor. Meeting pun lewat sikit. Mula dah pukul 4 baru habis. Meeting kat pukul 7 baru habis tu, tak balik. Pergilah dengan ada sahabat-sahabat pergi ke satu tempat, pergi satu masjid. Masjid tu bagus lah dekat Muar tuan-tuan. Pergilah Masjid Sultan Ibrahim. Cuma kita tengok. Sampai kat sana, kemudian ada undang-undang. Balik pun keluar daripada masjid 9 lebih tuan-tuan. So sampai rumah malam tadi dekat pukul 12.30 lebih. Agak penat lah. Highway jam, tapi saya ikut jalan dalam lah ya. Jadi mungkin penat sikit ikut ya, insyaAllah. Baik, jadi apapun tetap kita sambung perbincangan kita, iaitu kalau berdasarkan lipatan saya kat sini tuan-tuan, yang lepas hak bagi seorang suami berkaitan dengan isteri selepas laku perpisahan, iaitu hak memasuki rumah tempat isteri beredar. Yang ini saya dah cerita ya. Saya dah cerita. Saya yakin saya dah cerita sebab saya dah lipat dah ya. Baik. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, belakang ni tuan-tuan disambung sikit kalau saya tak baca, iaitu berkaitan dengan hal ini. Dalilnya adalah berdasarkan surah An-Nur ayat 27 ya. Ini tegahan-tegahan dalam soal pengurusan masuk ke rumah orang ya. Kalau surah An-Nur 27 ni dia terjemah di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah selain daripada rumah kamu sendiri sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya ya. Kita dah jelaskan sebelum ni, kalau suami isteri berpisah sebaiknya duduk berasingan. Bila suami sudah mula keluar rumah, jadi kalau nak datang walaupun bekas isteri, sebaiknya bagi salam, minta izin untuk masuk. Kalau tidak dibenarkan, lebih baik jangan. Cuma isu bila tersebut hal ini, kita ada kes satu hari, aduan sikit ya, aduan dan sisi JKP, seingat saya isterinya melahirkan ketidakpuashatian dengan sikap suami dia. Sebab sampai sekarang suami saya masih pergi rumah bekas janda dia, duduk sana, tidur sana dengan alasan nak tengok anak-anak. Boleh ke Ustaz? Oh gitu ya. Kalau aku kata boleh, fatwa terus tu kan.
Tujuannya apa soalannya? Tujuannya apa soalannya tu? Kan? Kalau sekadar nak tengok anak, tak perlulah sampai bermalam. Tak perlu. Kan? Datang mungkin petang, Assalamualaikum, salam, tengoklah bekas janda tu kan. Bekas isteri tu, bekas janda jadi isteri. Bekas isteri tu, tengok dia sihat, nak tengok anak-anak. Mungkin anak kecil sikit kot. Mungkin sekolah rendah ke apa, jumpa anak apa sebagainya. Lepas tu baliklah. Tak perlu pun duduk dekat situ terus nongkrong je berkata. Nongkrong. Jawa ni dia istilahnya hebat-hebat tuan-tuan. Hebat-hebat pun kalau dengar pun pedih juga tuan-tuan. Contoh kan, kalau kita, orang kita lah kan, kalau orang kerjanya tak kerja tapi makan tidur, makan tidur, makan tidur, kita pun marah juga. Kau ni tak nak kerja, makan tidur, makan tidur. Dah jadi apa kau ni kan? Macam itu kan, kita dengar pekat telinga je. Tapi kalau Jawa ada perkataan hujung tu disebut stres. Tahu? Apa kalau makan tidur, makan tidur? Orang gelem kerja, tak nak kerja. Makan tidur, mangan turu, mangan turu. Badok aja. Itu kalau orang Jawa tahulah tu, badok aja. Itu kalau dengar tuan-tuan, tersetak jantung, boleh berhenti jantungnya tu. Badok aja. Itulah tuan-tuan, kasar Jawa ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang biar sampai ke jantung, limpa-limpa buah pinggang dia tuan-tuan. Biar berubah sikit tuan-tuan. Betul? Ya. Kalau orang Jawa tuan-tuan dengar cakap gitu, bapak cakap kita macam tu, stres kita tuan-tuan. Kalau tengah makan berhenti terus. Tengah makan orang kerja badok, berhenti terus. Hilang selera walaupun depannya udah enggak lah. Jangan memen. Orang lain lah. Aku telan juga. Aku peduli apa? Ya. Jadi kita dah begitu. Tak perlu. Sebab dia menimbulkan fitnah. Isteri ada stres. Tak perlu. Sampai peringkat dia kata apa? Dia teringat kes tu. Sampai dia kata, awak nak balik sangat ke dengan janda awak tu? Cakap macam tu. Awak nak balik sangat ke? Kan jadi gaduh kan? Jadi tak apa-apa comel lah tuan-tuan. Ya, kalau boleh sikap-sikap macam tu tak perlulah. Ya. Kalau ada keperluan, okeylah. Selama mana ada mahramnya boleh. Tapi tak manis lah. Orang kata tak manis. Ya, tak manis. Ya. Jadi kalau boleh janganlah buat macam tu. Sedar-sedar sikit lah. Ya, insya-Allah. Berlaku dalam masyarakat ni banyak kita jumpa. Baik, dalam ayat ini menerangkan kewajipan seseorang Muslim meminta izin kepada tuan rumah dan memberi salam sebelum memasuki rumah orang lain. Sebaliknya, jika rumah tersebut adalah rumah sendiri, maka tidak wajib ia meminta izin atau memberi salam. Ya, boleh. Rumah sendiri. Waalaikumsalam. Isteri pun jawab, Waalaikumsalam. Boleh abang masuk? Abang tak makan ubat tengah hari tadi ya. Risau gitu. Tak makan ubat dia rupanya. Rupanya saja bergurau dengan isteri. Okeylah. Tapi gurauan lain macam ni risau juga isteri. Abang ni sejak 2-3 hari bergurau lain macam aja, tanda nak meninggal ke mana? Ya? Tapi masuk rumah ada orang tak ada orang, kita bagi salam itu sunat muakkad. Kalau tak ada orang ni salam macam mana? Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Baik, peruntukan undang-undang tuan-tuan memang ada peruntukan berdasarkan enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, ada menyebutkan hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam undang-undang akan terhenti. Okey. Pertama, jika tempoh edah telah tamat. Ya, ini dia kaitan tajuk kalau tuan-tuan jangan lupa. Hak memasuki rumah tempat isteri beredah. Kita dah bahas itu hari. Boleh masuk, jangan lupa ya. Boleh masuk jika ada keperluan. Isteri sakit, okey, ada bahaya, kerosakan rumah, ya, nak bagi nafkah, makanan, nak hantar beras kan. Itu kena adalah makanan yang tak nak kena ada dalam rumah. Sekarang ni lah, ya, malas-malas kita sebagai suami pun nafkah tetap kena bagi. Kalau makanan ni paling minimum lah tuan-tuan. Apa yang mesti ada dekat rumah yang dikatakan nafkah makan minum ni? Minimum kena apa? Ada apa? Beras. Lagi? Ikan, ayam. Itu dah luar biasa dah tu.
Telur juga. Baru ni saya tu progress, saya tanya makanan beras, telur. Laju pula telur dia. Okey, betul juga. Tapi biasanya kan kalau bahasa orang tua lah, ada beras, ada minyak, ada apa? Ada beras, ada minyak, ada tepung, ada sambung. Ya, pandai. Itu bahasa orang tua yang sebut. Yang muda tak sebut lagi. Ada garam, ada gula. Itu yang biasalah. Ada bawangnya, ada belesnya. Rumah ada dapur lah tu. Tapi semua tu akan jadi masalah. Semua ada, tongges tak ada, tak jadi juga. Maknanya minimum tu ada. Jadi kalau isterinya tak bekerja, suaminya memang rutin bekas suaminya sampai beli barang dia hantar. Okey, tak ada masalah. Okey, termasuklah nak tanya isterinya dah ambil edah ke belum dan sebagainya. Jadi semuanya itu masih ada hak, boleh, tetapi akan terbatal jika tamat tempoh edah. Dah tak ada keperluan. Jangan nak gatal-gatal lagi dah. Sibuk-sibuk nak hantar itu ini, tak ada. Kalau isteri ambil edah, tuan-tuan perlu nak bagi nafkah lagi ke? Nafkah edah tak ada. Tak perlu dah. Ini best punya point dia. Ustaz, saya kalau bercerai dengan suami kan, saya dapat nafkah edah kan. Tapi kalau misal kata saya saya kena bagi nafkah edah kan. Ya. Tapi kalau saya dah bagi makan minum apa sebagainya, perlu saya bagi duit tak? Ada kes kena bagi lah. Tu dia aku. Kan? Kalau aku nak 300, kau bayar 900. Mana? Jadi kawan tu dah confused dah. Nafkah edah ni tang mana? Kalau suami dah sebut, dah sediakan benda-benda tadi, termasuk rumah disediakan, dia tak perlu bagi 300-400 lagi. Dah tak perlu. 300-400 tu menggantikan makan, minum, tempat tinggal berkaitan. Itu saja. Gitu. Kalau suaminya kaya macam Syekh Reza, tak ada masalah. Beras hantar, tepung hantar, tonggas hantar, apa semua dia hantar. Ulur lagi duit 500. Bukan Reza sini, Reza lain. Itu tak ada masalah. Orang bagi sapu je lah Cik Suzy. Contoh. Tapi dalam undang-undang biasa disebut biar jelas, iaitu nafkah edah sebulan 500 kali 3 kali suci, apa nama 1,500. Tapi saya nak tambah ayat, hati-hati. Kalau perempuan yang haidnya tak regular, tuan-tuan jangan kata 3 bulan 3 kali, jangan. Sebab rugi. Sebab kalau perempuan tu periodnya tak betul, kita dah cerita bab edah ni, periodnya tak betul, memang dia datang period 3 bulan sekali contoh. So kalau 3 kali suci 9 bulan, 9 tu bulan kena bayar 500. So minta nafkah edah saya ialah setiap bulan dalam tempoh edah saya setiap bulan 500. Jadi kalau ibu-ibu perempuan tu period tak betul, edahnya sampai 7 bulan, 3,500. Betul. Kalau edahnya sampai 6 bulan, 3,000. Betul. Kalau edahnya, kalau sebulan 500 lah. Kalau edahnya 5 bulan, 5 kali 5, 2,500. Betul. Betul kan aku kira kan? Angguk je lah tengah hari. Aku tanya, aku jawab, aku tanya, aku jawab. Nanti kalau kita kata saya nak 3 bulan aja, 3 bulan 1,500. Sedangkan sebulan 3 bulan tu edah suci sekali pun tak habis lagi. Nampak tak? Itu yang kadang-kadang orang kira bab tu dia pun fail. Berapa dah ni? 1,500. Kita bertiga apa? Bertiga ya? 4. Yalah, eloklah ya. Kau 4 dengan aku hilang sekali. Okey, faham dah tu ke situ Itu faham kiraan tu kena faham sebab dia tak sama. Baik. Kemudian jika tempoh penjagaan anak telah tamat. Kan? Okey, baik. Ini bab jagaan anak lah. Contoh memang katalah jagaan itu anak pada si ibu. Kita ada hak untuk buat lawatan. Yang itu semua kena buat perintah. Itu saya nasihatkan buat perintah. Saya tak tahu saya ada cerita dengan tuan-tuan ke tidak. Endingnya saya cakap terus terang, aku pun manusia. Aku pun penat tau layan telefon orang, bercakap.
diomongi orang gugu, kon gawe orang gelap, ini masalah golek, angger ora dilayan omongi orang prihatin. Jadi aku faham. Syria, sorry lah. Dan dicakap tak dengar, kan? Bagi panduan tak nak. Habis kita duk bagi pandangan tak ada tindakan. Susah lah. Kan kita cakap, ini cerita betul ni. Lama-lama saya kata, hujung kata, pergi mahkamah, dapatkan perintah, selesai. Saya dah malah nak cakap lagi dah, saya kata. Kan? Sebab dia ada masalah. Bila bercerai, anaknya tu dijaga oleh isterinya. Tahu? Sebab tu saya cakap, anaknya berapa umurnya sekian. Saya kata buatlah perintah. Ni kalau ikut gaya umur budak ni, saya kata tuan ada hak untuk ambil dia. Bukan sepenuhnya Sabtu Ahad ke, ambil lah. Saya kata cuti sekolah, ambil lah. Sebab kan saya dah cerita, budak lelaki 7 tahun bawa budak perempuan 9 tahun. Memang ibu jaga. Biasanya kecuali dia tak berkahwin. Jadi kalau misal kata ibunya jaga, kita sebagai ayah ambillah hak. Sabtu Ahad ke kita ambil, cuti sekolah kan, ini cuti sekolah sebulan lebih kurang kan, kita ambil lah seminggu 2 minggu, kita jaga, kan. Dia kata tak apa, saya percaya, kan. Bila dah buat macam itu, biasalah. Saya tak tahu, saya tak katalah perempuan tu silap ke, lupa ke, apa ke. Jadi bila nak datang, tak ada kat rumah. Dah, dia kata isteri tak tunjuk anak bekas isteri. Lepas tu waktu cuti sekolah, kata nak hantar, tak hantar. Dah, jadi gaduh lagi. Lepas tu tanya, macam mana ustaz? Saya kata, yelah, rumah bukan jauh sangat pun. Ni saya minta maaf, cerita tak jauh pun. Kalau kata contohlah, Shah Alam, mana jauh mana sangat pun. Isterinya pun patut timbang rasa dah. Kalau contoh dia duduk section, bukan section sebenar, 24.5 contoh, hantar pergi ke section 13-12, bukan jauh sangat pun, kan? Biar ada timbang rasa. Bila dah jadi macam itu, alasan lupa lah, itulah ini, dah jadi gaduh lagi. Mungkin janji apa sebagainya. So apa nak buat? Saya kata dah, saya tak mau cakap banyak, pergi mahkamah dapatkan perintah. Lagi senang, lagi adil saya cakap macam itu. Kalau kesian lah, itulah ini, tak pulang lah. Saya kata susah macam ni tuan-tuan, susah, kan? Okey, jadi itu nasihat saya lah. Jadi kalau jagaan anak tu dah selesai, maka si bapa tadi tu waktu jagaan dia, katalah Sabtu Ahad, dia boleh datang rumah bekas isteri dia, boleh duduk, boleh tengok anak kan, contoh kan, boleh tengok anak. Tapi dah selesai, ambil lah penjagaan tu, tukar ataupun mohon supaya saya pula saya nak ambil jaga anak, boleh, tak ada masalah. Jadi tak pening-pening kepala lah saya nak datang pegang bekas rumah isteri, je kan. Nanti kalau kita duk datang selalu bekas rumah isteri kita, orang kata kita apa? Pandai pun. Gila talak. Kan. Tapi kalau orang tak erti malu, apa peduli apa, gila talak ke, gila tolak ke, tak kira. Janji aku datang tengok bekas isteri aku. Apa benda lah macam ni. Kan, hidup ini kena teruskan. Kalau suka, sayang, pujuk, ajak nikah balik lah. Itu paling bagus. Tapi masalah macam mana ustaz? Memanglah saya ada perasaan lagi, tapi saya dah kahwin lagi lah. Apa masalah? Saya tak mampu, hutang lah dengan bank rakyat. Kan bank rakyat, minta rakyat mana? Kan bank rakyat kan duk hantar SMS. Anda boleh, apa ayat dia? Aku lupa. Sila jawab mesej. Semak. Aku pun hantar. Aku hantar tadi sebenarnya. Hantar mesej. Aku cuma hantar balik semak. Sila hantar payslip terakhir anda. Alam. Baiklah tuan-tuan. Saya dah lah apa yang ada nak habiskan aja. Kesel lah. Orang kalau hutang, kesel lah. Ya? Faham? Tak faham juga. Yalah. Besok lama-lama faham lah. Dah 1.40. Masya Allah, sekejap sangat. Baik, jika perempuan itu telah berkahwin semula, faham? Dah, jangan nak gatal-gatal pergi rumah janda orang tu lagi dah. Bukan janda orang lah, jadi isteri orang. Jangan, nanti keluarga atau suaminya rasa tidak selesa. Dia dah habis edah, lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Tak payahlah pergi-pergi lagi dah, tak payahlah. Nanti orang tu tak selesa. Tak apa, jangan. Dia tetap akan terasa. Dah balik apa malam, sembang-sembang tu, bekas suami tu datang aja buat apa? Tak tahulah bang,
Tak tahulah. Yelah, tengok siapa lagi, tengok anak ke tengok kau. Tu kan. Dah kawan tu gaduh. Mana ada? Mana ada? Ni aku tak tahu. Aku laki lah, dia laki. Perasaan sama je. Dah gaduh dengan suami baru. Nampak? Kan jadi masalah tu. Ayah, batu Islam kata, kalau orang datang, suami tak ada, jangan bagi masuk. Jangan bercakap kalau boleh. Tak payahlah. Waalaikumsalam, nak apa? Ni dah tak payah, minta maaf, saya dah kahwin. Bekas suami pun tak ada, balik je lah. Terus terang aja, sombong, bakar rumah kang. Woi, bakar rumah. Suka-suka hati dah bakar rumah orang kau, kenapa? Ya. Jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan secara terbuka, tak payahlah pergi, tuan-tuan. Memanglah bekas janda kita dalam edah, tapi kalau datang tu pakai baju yang nampak tak nampak, jarang menjarang, pink lagi. Faham dah? Jangan bayangkan, aku cerita aja. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Takut. Kalau dalam edah, bukan saya kata suruh. Kalau dalam edah dia bersama tu pun dah berat, apatah lagi kalau dah tamat edah, dah jadi orang lain. Kalau dia bersama suami isteri dengan anggapan masa dalam edah dalam ini tak apalah, bersama kira setubuh, tak. Mazhab Syafi'i tidak kira setubuh, tapi adalah penaltinya kan, kena bayar mesil. Tapi kalau misal kata dah habis edah sampai mereka tengok datang berahi, kan, apalagi tak jadi dosa, jadi zina. Dapat anak lahir, anak zina, lagi masalah. Ya, jadi itulah sampai perkara itu Islam sangat menegak ya dalam hal-hal begitu, sehingga diperuntukkan dalam undang-undang. Jadi kalau dah diperuntukkan undang, kita sebagai manusia, apa kata Quran pun jelaskan kan, ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah dengan Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemerintah. Jadi pemerintah buat peraturan begitu, janganlah dilanggar, jangan suka-suka tak ikut ya. Okey. Dan sesudah itu suami boleh memohon kepada mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya. Ujungnya nampak? Ujungnya ni. Dan sesudah itu suami boleh memohon kepada mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya. Sebab awal dulu kita sebut, suami isteri bercerai, isteri dalam iddah, dia duduk rumah mana? Sebaiknya rumah yang ditetapkan oleh suami. Contohnya bercerai memang duduk Seksyen 4. Contoh, memang suami isteri duduk Seksyen 4. Kemudian bila bercerai, pasal memang tak nak rujuk, suami pun tak apalah, saya balik rumah mak saya lah, dekat Mero contohnya. Ya, bila dah habis edah, dia itu rumah kita, dan kita yang berhak kat situ. Walaupun adalah isu tuntutan harta pencarian sebagainya, tapi oleh kerana saya nak rumah ni, awak kena keluar rumah. So kena keluar rumah. Lagi-lagi kalau rumah tersebut termasuk rumah yang memang total milik suami. Sebelum kahwin, suami memang itu rumah dia, dia dah beli, dah tunai. Dia cuma kahwin biar isterinya duduk, tak ada apa buat sumbangan apa pun, kan? Jadi nampaklah kelebihannya boleh jadi sampai 99% itu adalah milik hak suami. So kalau suami kata suruh keluar. Walaupun isteri boleh menuntut untuk harta pencarian. Saya tak tahu kita dah bincang ke belum. Harta pencarian ni boleh ya. Satu, harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Contoh, tuan-tuan kahwin beli kereta sama-sama ya, dia punya deposit sama-sama, itu lagi jelas kan. Bila bergaduh bercerai, jual kereta tu, bagi dua, contoh, selesai. Ataupun beli kereta sama-sama, tapi nak bagi tahunya deposit suami kan, bayar bulan pun suami kan. Selama tempoh 7 tahun bayar, suami bayar. Cuma pernah sekali suami ada masalah kewangan, isteri tolong bayar 3 bulan direct, contoh. Dia tetap ada hak.
haknya mungkin banyak sikit daripada langsung tak bagi. Mungkin kalau kereta tu harganya dijual 10,000, contoh 10,000, dia ada hak mungkin 2,000 dia punya. Persen dia begitu. Tetapi dia akan berbeza kalau katakan masa dia kahwin, suami dah beli kereta, dah tunai, dah selesai macam rumah. Memang selesai. Isteri tak ada apa, guna je. Cuma sikit-sikit lah. Isteri pernah tolong basuhkan, kan? Macam kat rumah tu kan, kat rumah tu isterinya rajin sikit, bukan pemalas tahap jebon, langsung nyapu tak ada, apa tak ada, kan? Jadi menyapu ada, kemas ada, jadi persen untuk dikatakan harta sepanjarian adalah sikit di atas sumbangan, ya. Jadi kalau bisa kata kelebihan tu pada suami, boleh suami memohon supaya rumah itu diberikan sepenuhnya kepada suami, dan isteri hendaklah keluar. Sebab apa keluar, tuan-tuan? Sebab dia sudah tidak ada hak ke atas rumah tersebut, eddahnya telah tamat dan sebagainya. Kecuali kalau cerita bab lain pula, betul ustaz, eddah saya dah habis, tapi anak-anak dia tak ramai 8 orang, contoh 8 orang, yang seorang umur 7 tahun, yang seorang 6, seorang 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, setahun satu semua. Ni yang nak bercerai ni pun ada anak seorang setahun, contoh. Kan? Memang saya tak ada hak rumah, tapi anak-anak saya berhak dapat rumah ini. Jadi saya duduk syafaan anak-anak saya. Jam lah. Tu suami terkelip. Ya. Itu teknik lah, bahasanya mudah, insyaAllah, ya. Baiklah. Jadi saya baca je, tuan-tuan, tafsiran enakmen ni sikit, tuan-tuan. Lepas tu saya habiskan lah, ya. Okey, tafsiran enakmen menurut peruntukan yang saya sebutkan tadi, rumah Seksyen 73, tuan-tuan, Seksyen 73 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Okey, menurut peruntukan ini, rumah tempat isteri menjalani iddah boleh dikembalikan semula kepada suami apabila wujud salah satu sebab yang dinyatakan di atas tadi. Dalam peruntukan ini tidak menyatakan tegahan untuk suami memasuki rumah tersebut sebelum hak isteri tamat. Jika ditafsir dengan sewajarnya setelah dibaca keseluruhan enakmen adalah didapati bahawa perbuatan suami masuk ke rumah tersebut dengan tidak melakukan sebarang kesalahan syar'i tidak diperuntukkan sebagai suatu kesalahan, melainkan jika isteri telah mendapat suatu perintah tegahan untuk melarang suaminya daripada masuk ke dalam rumah tersebut. Maksudnya apa? Contoh, bercerai dalam tempoh iddah sebab suaminya dah ganas, kalau datang jenis maki hamun panas baran yang saya cerita panjang-panjang tadi, yang Arif, saya nak duduk dekat rumah ni seperti mana yang suami saya peruntukkan, tapi saya minta yang Arif untuk dapat satu tegahan supaya suami jangan masuk ke rumah, sebab kalau dia masuk dia ngamuk-ngamuk, maki-maki hamun saya tak nak. Kan? Boleh tak? Jawapannya boleh. Bila dapat, suami tak boleh masuk. Dia macam tu. Sebab tu perintah-perintah ni kadang-kadang, tuan-tuan, tak masuk akal, tapi ada kebaikannya. Jangan salah faham. Macam tuan-tuan yang nikah kan, tuan-tuan yang luar lah, tuan-tuan yang luar, ya kan? Macam saudari yang nikah kan, contoh kan, macam Cik Suzy nikah kan, contoh, hari ni nikah, contoh Cik Suzy nikah hari ni, pasal suaminya ni baik sangat, nak rasa keselamatan tu ada, besok pergi mahkamah. Bukannya pergi mahkamah tak cari dah. Isi borang, yang Arif, saya nak menuntut nafkah setiap bulan supaya suami jangan culas. Baru nikah semalam, ini pergi mahkamah, saya nak dapatkan satu perintah supaya suami bagi nafkah pada saya dan anak-anak saya. Gitu. Mintalah. Sebelum ada anak ni, saya minta RM1,000, contoh. Kan, okey, sebab gini untuk memastikan suami saya bagi nafkah. Boleh tak? Boleh. Bukannya kalau kata perintah tu mesti bercerai. Tak, jangan salah faham. Untuk mendapatkan suatu jaminan. Tapi insyaAllah suami Cik Suzy baik-baik, soleh, ya, Masya Allah, ya. Tengok suami soleh tu lain macam. Tengok pun dah kenyang, tak payah makan nasi, kenyang. Contoh,
Itu cerita lain. Itu kan. Sampai macam itu peruntukan kita membenarkan. Jadi tahu tak hak-hak kita? Tak tahu. Dan begitulah. Okey, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada saya ucapkan selamat menjalani ibadah dalam bulan Syaban dan selamat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan yang dah tak lama lagi dah ya. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan bulan Ramadan yang kita temui nanti insya-Allah adalah bulan yang terbaik ya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Pastikan setiap malam bagi kita adalah ibadah. Sebab saya kalau jumpa tuan-tuan bulan depan dah puasa dah kan, insya-Allah kan. Jadi maknanya setiap malam jangan tak ibadah. Tarawih jangan tak pergilah tuan-tuan. Tarawih jangan tak pergi langsung. Sampai diperli-perli dengan editan cerita Piramli pasal 4 soalan. Kau ingat tak? Tuan-tuan ingat? Kan ada orang edit tu kan, banyak, jarang-jarang, kadang-kadang banyak tarawih. Gitu kan. Maksudnya minggu pertama penuh ramai orang. Allahu Akbar kabira. Jadi saya harap depan saya ni tuan-tuan, penuhilah masjid dan surau untuk sama-sama mengerjakan solat sunat tarawih bermula pada malam 1 Ramadan. Kalau contoh hari ini 30 Syaban, malam ni 1 Ramadan, masjid dan surau sudah mengadakan solat tarawih, pergilah. So saudari, ibu-ibu yang tak ada masalah apa-apa, tarawihlah di masjid dengan anak-anak. Biasakan anak-anak dengan masjid dan surau, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih semua, insya-Allah. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.